Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. 我们还没有听上帝的话之前，我们先同心来祷告。 Bapak Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur bila malam hari ini kembali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali lagi datang kepada Tuhan untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan sekarang ini pun kami masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa tidak semua memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti kami saat ini. Untuk kami boleh kembali datang mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa mengikuti ibadah hari ini dengan baik ya Tuhan. Menempatkan diri kami untuk kami boleh mendengarkan perenungan firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kedua hamba-Mu di depan ini ya Tuhan, yang akan melayani-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Pakailah setiap kami untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. 今天晚上的经文是从马太福音第7章第7到第11节。 Kita akan membacakannya dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan kemudian dalam bahasa Mandarin. 我们用两个言语来读，先用印尼文先来读，然后用中文。 Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, silahkan memperhatikan di dalam slide ataupun dalam HP-nya masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Pengabulan Doa, ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 马太福音第7章第7到第11节，上帝的话这样说：你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他们开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他石呢？你们虽然不好，尚且知道那好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？ Ada seorang prajurit yang sedang duduk di depan gedung White House. 有一位士兵坐在白宫的前面， Dan dia menangis. 他流了泪。 Dari kejauhan ada seorang anak kecil yang melihatnya. 从远处有一位小孩注意他， Kemudian datanglah anak kecil itu kepadanya dan bertanya, 然后这个小孩来到他的面前，又问他： ada masalah apa? Mengapa engkau menangis? 你怎么啦？你为什么哭呢？ Prajurit itu berkata, aku ingin bertemu dengan Pak Presiden, tapi sulit sekali. 这个士兵就回答他说：我想见总统，但是很难见他。 Lalu anak kecil itu berkata, ya betul, memang sulit sekali untuk bertemu dengan Pak Presiden. 然后这个小孩就说道：是啊，确实很难的见到总统。 Lalu anak itu berdiri, dia memegang tangannya dan berkata kepadanya, tapi yuk ikut aku. 然后这个小孩就站起来，拉着这个士兵的手，然后对他说：走吧。 Anak kecil itu dan prajurit itu masuk melewati pintu pagar White House. 这个小孩带着这个士兵走到白宫的大门，
Tapi para penjaga diam saja dan tidak ada yang menegurnya. 居卫们却没有阻拦他们。 Kemudian dia masuk ke halaman White House, 他们进入了白宫的庭园， tapi tetap sama, tidak ada satu orang pun yang menghalanginya. 也一样没有人拦阻他们。 Saat dia mulai masuk ke dalam gedung White House, 甚至他们进入了白宫大楼的时候， reaksi setiap orang tetap sama, tidak ada seorang pun yang menghalanginya. 任何人的反应也是一样，没有人阻止他们。 Sampai ketika dia masuk ke ruangan Pak Presiden, 最终，他们达到了这个总统的办公室， lalu anak itu berkata kepada Pak Presiden, 然后这个小孩子对这个总统说 "Papa, orang ini ingin bicara denganmu." 爸爸，这个人要跟你说话。 Apakah Bapak Ibu sadar bahwa sebenarnya keadaan kita sebenarnya sama seperti prajurit tadi? 弟兄姐妹们，你们是否也意识到，其实我们的情况曾经就像这个士兵一样， Yang memang sangat sulit sekali untuk kita bertemu dengan Bapak sebelumnya. 其实我们很难的要去遇到我们的这个爸爸。 Namun di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Sang Putra telah membukakan jalan untuk kita. 而我们可以看到，耶稣已经为我们打开了路。 Dalam keadaan seperti apapun kita, 我们任何的情况下， saat kita berdoa, 当我们祷告的时候， Yesus sedang memegang tangan kita, membawa kepada Bapa dan berkata kepada Bapa, "Bapa, orang ini butuh Engkau." 然后耶稣牵着我们的手，然后带我们去见天父，就对上帝说：“爸爸，这个人想要跟你说话。” Untuk itulah seharusnya berdoa itu adalah jalan pertama yang harusnya kita ambil dan bukan usaha terakhir kita. 因此，祷告应该是我们首先的行动，而不是最后的手段。 Untuk bisa bertemu dan datang kepada Bapa itu ada harga yang harus dibayar. 能来到天父面前是有付出代价的， Dan Yesus sudah membayarnya dengan lunas. 而耶稣已经为我们完全付这个全部的代价。 Oleh karena itu berdoa bukan hanya sebuah privilege bagi kita, tapi juga sebuah kebutuhan di dalam hidup orang percaya. 所以呢，祷告对我们成为基督徒来说，不仅是一个安慰，更是生活的必须。 Bagian firman Tuhan yang barusan kita baca merupakan salah satu ajaran Yesus dari khotbah di bukit. 刚才我们所读的经文是耶稣在登山宝训中的教导之一。 Dan bagian ini terletak pada hampir di bagian akhir dari khotbah di bukit. 这个部分呢，为是登山宝训的尾声。 Setelah berbicara dan mengajar tentang banyak hal, sebelum Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit, Yesus kembali membahas tentang doa. 当耶稣还没有结束他在登山宝训的时候，他就提醒说这个祷告。 Ini menunjukkan betapa pentingnya berdoa. 这个教导我们祷告是一个很重要的事。 Di sini Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua 3 hal tentang berdoa. 在这里，耶稣要教导我们关于有三种方面关于祷告。 Dia mengajak kita untuk tidak jemu-jemu ketika kita berdoa. 他教导我们不要停止祷告。 Jika kita melihat baik-baik, maka sebenarnya ada sebuah peningkatan di dalam doa. 如果我们仔细的看，有这个他的这个来祷告的。 Dimulai dari minta, kemudian dilanjutkan dengan cari, dan diakhiri dengan ketuk. 从这个祈求开始，然后是寻找，然后是叩门。 Ada progres di dalam doa. 在祷告中有了进展。 Kita akan membahas satu demi satu. 我们要来详细的解释。 Yang pertama, ketika berdoa itu ada yang namanya meminta. 在祷告中有的就是祈求。 Ini mungkin adalah hal yang sering Bapak Ibu Saudara lakukan. 这个是我们通常做的事。 Tidak bisa dipungkiri, seringkali bahkan mungkin kadang-kadang atau seringkali isi doa kita seluruhnya dari pembukaan sampai akhir berupa permintaan. 在我们祷告中，不可否认，有时从开始到结束都是祈求。 Saya tidak ingin berkata bahwa ini salah. 我不要说这个错， Karena memang Yesus sendiri yang menginginkan kita untuk meminta.
因为耶稣教导我们要祈求。 Ini kalau saya golongkan, ini termasuk dalam fase yang pertama, yaitu kita sebagai anaknya. 如果我仔细的再说，这个第一就是我们是他的儿女。 Sebagai anaknya sudah suatu kewajaran untuk kita meminta kepada Bapa. 成为上帝的儿女，我们是必须的求他。 Sama seperti kedua anak saya. 像我的2个孩子一样， Anak saya masih kecil-kecil, setiap ketemu sama saya, ngobrol sama saya selalu minta. 我的2个孩子每次遇到我的时候，对我说话就要求， Minta A, minta B, tolong A, tolong B, dan lain sebagainya. 求那个求这个， Ini tidak salah. 这个不是很错误。 Bahkan Yesus menegaskan, barang siapa dia meminta, maka akan mendapatkan reward, yaitu mendapat. 让耶稣已经告诉了我们说，当我们祈求的时候，我们会得着。 Mintalah, maka engkau akan mendapatkannya. 耶稣说，你祈求就得着。 Yang kedua yaitu mencari. 第二就是寻找， Mencari apa? 寻找什么呢？ Mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan mencari firman Tuhan. 寻找上帝，寻找他的旨意，寻找他的话。 Bila Bapak Ibu Saudara sudah sampai dalam tahapan sini, artinya sudah ada peningkatan atau progres dalam doa Bapak Ibu semua. 如果你们的祷告已经到了这个一部分呢，那就是很幸福了。 Karena semula mungkin Bapak Ibu memulainya dengan permintaan, tapi kemudian mulai, Tuhan apa sih? Atau di mana sih engkau ketika aku berdoa meminta ini? 因为我们从开始就已经从祈求了提到收到了这个祝福神的找到了神的寻找。 Hal ini penting untuk kita mengerti karena ada kalanya doa kita belum dijawab oleh Tuhan. 有可能因为我们的祷告还没有上帝还没有回复我们。 Atau bahkan kita merasa sepertinya Tuhan terlalu sibuk untuk menjawab doa kita. 或者我们感到上帝太忙了，所以他没有回答我们的祷告。 Tapi Yesus menegaskan satu hal di dalam mencari. 然后上帝强调了我们关于这个寻找。 Jika kita benar-benar dan serius mencari Tuhan, maka Yesus mengatakan kita akan menemukannya. 耶稣强调说，如果我们好好的去寻找他，我们就会得到。 Ada seorang pendeta yang dulunya pernah dipenjara karena dia memilih untuk mengikut Kristus. 有一位牧师曾经因为信仰上帝，他被监禁了。 Di dalam kesaksiannya di penjara, dia mengatakan bahwa dia butuh yang namanya odol atau pasta gigi. 在他见证中的时候，他说他需要一个牙膏。 Ketika dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan karena dia merasa ya Tuhan pasti kirim. 当他祷告的时候，他求上帝说他要这个牙膏，他相信上帝会回答他。 Awalnya dia berdoa, Tuhan tolong supaya istriku kirimkan odol kepadaku. 然后他祷告说：“上帝，让我的这个老婆可以寄牙膏给我。” Di dalam penjara itu ada durasi jam dari jam 9 sampai jam 2 siang itu yang mengizinkan menerima barang dari luar. 在监牢里面，从9点早上到2点下午可以寄东西。 Setelah sampai di jam 2 siang, ternyata memang tidak ada kiriman kepadanya. 到了2点下午2点，没有任何人寄东西给他。 Tapi pendeta ini tidak putus asa, terus dia berdoa kembali. 然后这个牧师没有绝望了，他一直的祷告。 Oh iya, ada teman saya yang bekerja dekat penjara dan sering sekali dia titipin uang buat penjara, buat saya. 然后他说我有一位朋友靠近监牢那边，他有做工，然后他通常的给钱在监牢里面。 Dari jam 2 sampai jam 5 diberikan kesempatan untuk boleh membeli barang di luar dengan uang yang dititipkan. 从2点中午2点到下午5点，他们可以出去买用他们收到的钱。 Tapi ternyata sampai jam 5 sore tidak ada apa-apa.
但是呢，到了下午5点呢，什么东西都没有。 Akhirnya si pendeta ini menyerah dan dia berdoa. 然后这个牧师就放弃了，也祷告。 Saya tahu Tuhan pasti sedang sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengurus sebuah odol. 我知道神一定很忙，没有时间给我一个牙膏。 Ya sudah, saya serahkan kepada Tuhan. 好，我就相信上帝吧，是靠上帝吧。 Setiap jam 5 sore selalu ada yang namanya apel. 5点下午有他们那个pertemuan. 有一个面对。 Ya. Sipir penjara selalu bertanya kepada pimpinan sel untuk bertanya berapa jumlah orang dan berapa orang yang ada di dalam. 那个监狱人呢，他们每次就问在里面有几个人。 Pendeta ini berkata 3 orang di dalam komplit. 在里面有3个人。 Jam 7 malam tiba-tiba sel tahanan dibuka. 7点晚上，突然间这个监狱的门被打开了。 Masuklah seorang ke dalam penjara pendeta ini. 有一个人进在这个牧师的监牢里面。 Dia menyerahkan sebuah bekal kepada si pendeta ini. 他带了一个东西给这个牧师。 Ketika pendeta ini membuka, ternyata di dalamnya ada 10 odol. 但这个牧师打开这个他们给的东西，他看了，这里面有10罐牙膏。 Dalam kebingungannya, pendeta ini bertanya, mengapa kamu hanya bawa odol? 在慌忙当中的时候，这个牧师就问他，为什么你只是拿这个牙膏来呢？ Dia hanya menjawab, aku ini terburu-buru jadi semua aku masukin dan aku nggak menyangka ternyata yang dibawa hanya odol. 我已经忙了，所以我不小心就把这个牙膏放进去，所以带来的就是牙膏而已。 Jadi si pendeta tersebut dapat odol. 所以这个牧师就得到了他的牙膏。 Keesokan paginya orang ini dipanggil keluar untuk dimintai keterangan. 然后明天早上，这个人被叫去解释这个情况。 Hingga jam 5 sore orang ini tidak kembali. 到了下午5点，这个人没有回来。 Dan waktu apel dimulai, pendeta ini menjawab. 当面对的时候，这个牧师就回答，就说 4 orang, 3 di dalam, 1 keluar. 在 1里 di 面 luar, salah 1 di luar. 在里面有4个人，有4个人，在里面有3个人，但是在外面有1个人在外面。 Sipir penjara berkata kepadanya, 这个监狱师就对他们说， coret itu 1 orang lagi. Orang ini salah tangkap. 这个人把他除掉，把他们误抓的。 Jadi Bapak Ibu, orang ini ditangkap hanya untuk kirim odol buat pendeta ini. 这个人被抓到的是因为要送这个牙膏。 Inilah saat ketika dia dari meminta kemudian berubah menjadi mencari kehendak Tuhan. 从他祈求到他的寻找神的旨意。 Bagian yang ketiga yaitu ketuklah. 第3的就是叩门。 Pada bagian ini Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa di dalam doa selalu ada yang namanya penghalang. 耶稣想教导我们，在我们祷告中会有阻碍。 Penghalang itu bisa berupa pintu yang tertutup. 这个阻碍就会有被关的门。 Yesus meminta kita untuk terus mengetuknya. 耶稣要求我们不断的去叩门。 Yesus ingin supaya kita persistence di dalam setiap doa kita. 耶稣希望我们在祷告中才的这一横， Untuk kita terus setia dan tekun mendoakannya. 忠心并坚持不懈的祷告。 Pada bagian ini Yesus menjanjikan bagi kamu yang setia dan tekun untuk terus mengetuk, maka bagimu pintu akan dibukakan, dan bukan hanya itu, kamu juga akan diundang untuk masuk. 耶稣神这应许我们，如果我们忠心却坚持不懈，那么门就会为我们敞开，我们就被邀请进入。 Setelah mendengarkan 3 bagian tentang doa ini, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya-tanya. 当我们听了关于耶稣
教导我们祷告的这个三方面的教导。 Mengapa saya sudah berdoa sedemikian lama tapi Tuhan sepertinya belum menjawab doa saya? 可能我们就会问，为什么我祷告了这么久，但是神还没回答我的祷告呢？ Mungkin saya ingin perbaiki sedikit kata-kata ini menjadi, mengapa meskipun sudah berdoa lama tapi Tuhan tidak menjawab sesuai keinginan saya? 或许我想稍微修改一下我们的问题，就这样。 为什么即使我祷告了很久，但神没有按照我的旨意回答呢？ Pada saat itulah iman bekerja. 就是在这个时候，信心开始发挥作用。 Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 希伯来书11章1节说，信就是所望之事的实地。 是为见之事的确据。 Namun pengertian iman yang disampaikan oleh penulis Ibrani bukan sebuah iman yang membabi buta atau istilahnya blind faith. 然而希伯来作者所转达的信心，并不是一种盲目的信心，也就是我们通常听到的就是盲信。 Dalam ayat-ayat selanjutnya, penulis Ibrani menjabarkan iman itu seperti apa. 在接下来的经文中，我们可以看到希伯来的作者详细解释了信心的含义。 Dari keseluruhan bagian penjabaran iman, saya merumuskan setidaknya ada 3 elemen penting yang menyusun iman. 根据这些描述，我总结出信心至少有3个重要的组成元素。 Yang pertama yaitu pengetahuan. 第一就是知识。 Ketika kita beriman, kita tidak bisa beriman pada sesuatu yang tidak kita ketahui. 当我们有信心时，我们不可能相信一些我们完全不了解的事物。 Untuk kita bisa beriman, kita harus tahu kepada siapa kita bisa meletakkan iman kita. 要有信心，我们必须知道我们将信心放在谁或在什么地方。 Oleh karena itu pengetahuan ini merupakan salah satu elemen penyusun dari iman. 所以呢，这个知识总一个我们在祷告中的需要。 Yang kedua yaitu kepercayaan penuh. 第二就是信任。 Saya tahu siapa yang saya percaya dan saya meletakkan kepercayaan saya sepenuhnya kepadanya. 我知道，我相信是谁，所以我把我所有的相信就给他。 Ini mungkin yang Bapak Ibu Saudara ketahui tentang iman, yaitu tentang kepercayaan yang utuh kepadanya. 我知道这个，我们已经知道的关于相信，怎么样，我们要怎样的交托信任。 Namun ada satu elemen, yaitu elemen ketiga yang sangat penting dan seringkali kita lupakan. 但是呢，有第3个的元素非常重要，我们每次都会忘记， Yaitu penundukan diri. 就是顺服。 Saya tahu siapa saya meletakkan iman percaya saya percaya kepadanya dan saya mau menundukkan diri kepadanya. 我知道我相信谁，我知道我的信心要放在哪里，我知道我要顺服。 Di dalam tokoh-tokoh iman yang dibahas oleh penulis Ibrani, ketiga elemen ini memegang peranan yang sangat penting yang menyebabkan mereka bisa disebut sebagai pahlawan iman. 在希伯来书提醒我们有提到的信心为人中，使他们能够被称为信心的英雄。 Saat kita tahu siapa Tuhan kita percaya penuh kepadanya, tapi kita tidak bisa menundukkan diri, maka disitulah sebenarnya kita tidak beriman. 当我们知道我们的神并完全的信靠他，但却不能顺服上帝的时候，我们就发现我们其实没有真正的信心。 Ada seorang yang menaiki kapal yang karam. 有一个人坐一个坏的船， Kemudian dia berenang secepat-cepatnya sampai ke pulau. 然后他很快的游泳到了一个岛， Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, 然后他祷告上帝， Tuhan datanglah ke sini dan selamatkan aku.
主啊，来这里吧，也求拯救我吧。 Kemudian tidak lama setelah dia berdoa, 不久他祷告之后， datanglah sebuah kapal kecil, kapal nelayan, 然后来了一个农妇的船， yang bertanya kepadanya, ayo sini, 就 bareng. 对他说：“来吧，跟我们一起。” Tapi dia mengatakan, enggak, saya tahu Tuhan saya akan turun menyelamatkan saya. 他说：“不要，我知道上帝会下来拯救我的。” Setelah dipaksa, akhirnya sang nelayan meninggalkannya. 然后当他们一直求他跟他们在一起，他不要，然后他们就离开他。 Datanglah kapal besar yang kedua. 然后第二次就来了一个很大的船， Kembali lagi kapal ini mengajak si orang tersebut untuk naik. 然后他们就要求他跟他们一起上这个船。 Tapi dengan teguh dia menjawab, tidak, saya tahu Tuhan saya percaya dia pasti akan turun untuk menyelamatkanku. 然后这个人就回答说：“我知道我的神，我知道他会下来拯救我的。” Sampai akhirnya kapal tersebut pun pergi. 然后这个船就过去了。 Kemudian banyak sekali kapal melewatinya, tapi dia tetap tidak mau ikut. 然后很多船就过他的那边，但是呢，他就不要上去。 Sampai akhirnya dia mati dan bertemu dengan Tuhan. 然后他就死也遇到上帝。 Dia bertanya kepada Tuhan, 他问上帝 Tuhan, aku percaya kamu akan datang menyelamatkan aku. Kenapa kamu nggak menyelamatkan aku?：“ 上帝啊，我知道你会来拯救我的，为什么你没有拯救我呢？” Lalu Tuhan berkata, lah itu tadi kapal-kapal. 然后上帝就说：“那个很多船就来要拯救你的。” Inilah juga yang mungkin seringkali juga kita lakukan. 我们也可能每次就这样做。 Kita tahu Tuhan kita percaya Tuhan kita, tapi kita mau semuanya sesuai dengan kemauan kita. 我们知道我们的神，我们相信我们的神，但是呢，我们要我们的旨意来行。 Tidak ada penundukan diri di dalam iman kita. 在信心当中没有顺服， Apa hubungannya iman ini dengan doa yang tidak dijawab? 信心和违背回复的祷告有什么关系呢？ Dari kitab Matius tadi, Yesus tidak berjanji bahwa apa yang kamu minta pasti akan kamu dapatkan sesuai dengan keinginanmu. 像刚才马太福音的教导，耶稣并没有应许我们所求的必定会按照我们的意思得到的。 Tapi Yesus berjanji bahwa dia pasti akan menjawab kamu. 但是呢，上帝会应许，他会回应我们的。 Lebih dalam lagi, Yesus menganalogikan hal ini dengan Bapa di dunia. 耶稣甚至这样子比喻为地上的的父亲。 Meskipun kita tahu keadaan di dunia ini tidak ideal, 我们知道父亲在这个世界不是很完美的， hampir pasti bapak yang normal di dunia ini akan memberikan pemberian yang baik untuk anaknya. 但是呢，一个好的爸爸会给孩子最好的东西礼物。 Ketika kita merasa doa kita tidak dijawab sesuai keinginan kita, 当我们感觉到我们的祷告上帝不是回答像我们所要的， pernahkah kita berpikir jangan-jangan yang saya minta itu adalah ular? 是否我们想过会不会我所求的是一条蛇？ Disinilah iman menyelamatkan kita. 在这里，信心再次拯救了我们。 Almarhum pendeta Bigman Sirait di akhir hidupnya pernah mengajarkan tentang iman yang benar. 有一位牧师名字叫 Bigman Sirait， 在他的生命中最后教导了关于这个信心。 Dia berkata, iman sebesar biji sesawi memampukan seseorang untuk memindahkan gunung. 芥菜中般的信心可以让人移山。 Tapi iman yang benar memampukan seseorang untuk tetap percaya walaupun gunungnya tidak berpindah. 但真正的信心能让人即使山没有被挪开，也依然相信。 Jadi manakah yang lebih dahulu? 那么， Beriman baru berdoa atau berdoa baru beriman? 那么是先有信心才祷告，或许先祷告才有信心呢？ Keduanya berjalan bersama, tidak ada yang saling mendahului.
这两个是平行的，没有先后之分。 Karena iman yang benar akan memampukan kita untuk tetap percaya walaupun jawaban doa kita tidak sama dengan keinginan atau kemauan kita. 因为真正的信心会让我们即使在祷告的答案与我们的期待或愿意不符合，仍然坚定的相信神。 Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berjuang memiliki iman yang benar dan bukan sekedar iman yang besar. 我要鼓励大家要有一个真正的信心， Untuk terus belajar menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kita kepada Tuhan. 也要把我们所有的靠给上帝。 Amin. Mari kita berdoa. 阿门。我们一起来祷告。 Bapa yang ada di surga, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menerjemahkannya kepada setiap kami, termasuk kami berdua yang berbicara, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, khususnya ketika kami berdoa dan beriman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Terus senantiasa berkaryalah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan kami memohon. Amin.